Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so petang ni aku nak buat counter review. Okay, nama dia counter elektronik. Okay, ataupun nama penuh dia Industronics. Okay, so ni adalah laman web dia. Okay, so Industronic ni adalah, tak silap aku, adalah company dalam kategori teknologi. Okay, as a main market. Alright, so Industronic ni adalah company elektronik, okay, well known in Malaysia and internationally. So bermaksud dia adalah syarikat international lah, syarikat terbangsa, okay, for its many high profile products, okay, service and project implemented. So maksudnya dia agak terkenal, okay, di dalam Malaysia dan di luar Malaysia lah. Okay, so hanya dalam maut dia, so korang boleh tengok lah dia punya business, okay, apa punya business, okay, inventor relation, corporate lah. So sebelum apa-apa kaji, okay, sebelum buat kajian tentang sesuatu atau buat pembelian sesuatu counter, okay, cuba dapatkan maklumat, okay, dalam laman web sesebuah syarikat lah. Okay, so kenapa aku memilih syarikat Entronic ni, okay, Entronic ni sebab apa? Pada hari ini saja, okay, Entronic ni berjaya naik, okay, daripada 2 sen, 20 sen setengah, okay, dia mencecah harga sehingga 49 sen. Kita tengok okay, lebih daripada 100% kenaikan dia. Okay. So aku cuba cari 100, ada kenaikan 157.9%. Okay, ada kenaikan 157.9% lah. Okay. So aku cuba cari news, okay, apa yang menyebabkan dia naik begitu banyak sekali, dan aku jumpa satu news, okay, dia punya ada quarter report, quarter report ni, okay, di mana Entronic, okay, pada 2000, okay, Entronic reports 2020, okay, pada February 17, okay, February 17, 2021, okay, silver sell up, okay, 224%. So bermaksud dia punya sale, okay, silver naik sehingga 224%. Right? Right, so dengan total sale down 3% saja. So ini adalah berita yang berkemungkinan menyebabkan harga, okay, Entronic ni naik, okay, sehingga 157.9%. Okay, ini adalah apa yang aku dapat lah. Okay, so mungkin ini adalah penjualan ini dari berita mana ni, daripada Jason PR Newswire. Okay, so Entronic juga kalau kita tengok pada quarter report dia, okay, selain pada berita ni, okay, selain pada berita penjualan berjaya menjual 224% ni, okay, silver sale perak yang berjaya jual silver sale, okay, kalau kita tengok quarter report yang terbaru untuk Entronic, okay, revenue naik, okay, aku rasa dalam 4 kali, okay, lebih kurang 4 ke 3 kali. Alright, daripada 2.9 juta menjadi 9 juta. Okay, dan juga keuntungan dia orang berjaya generate 3.6 juta. Okay, aku rasa mungkin sebabkan dia orang berjaya jual, okay, silver ni, okay, ataupun perak ni. Alright, so menyebabkan dia punya net profit dia 710.8%. So agak tinggi. Okay, agak tinggi keuntungan yang berjaya dibuat oleh Entronic. So dari segi FA dia, okay, kita boleh tengok, okay, syarikat berjaya menjana keuntungan 3.6 juta. So aku rasa ini adalah kalau kita tengok annual pula, okay, kalau kita tengok annual, alright, annual, okay, so annual tak berapa nampak sangat. Okay, kalau kita tengok quarter lah yang kita boleh nampak, okay, yang menyatakan bahawa penjualan atau keuntungan Entronic berjaya cecah 3.6 juta, okay, dengan keuntungan 710.8%. Okay, so itu dari segi fundamental. So kita tengok sikit pada technical chart, okay, technical chart Entronic, okay, kita tengok right, so kita tengok berapa tinggi Entronic berjaya naik, okay, 157.9%. Okay, tapi kita pun kena berpandukan pada technical chart. Okay, kadang-kadang kita boleh baca juga, kita boleh baca yang counter ni bergerak, okay, nak bergerak naik. So kalau kita boleh buat trend line kat sini, okay, kita boleh buat trend line kat sini, okay, dia ada petanda bahawa counter dia memang nak bergerak naik lah. Okay, kita tengok memang nampak, okay, counter ni nak bergerak naik. Okay,
Alright, so kita tengok beberapa indikator. Yang aku lebih suka tengok indikator, dia ada beberapa resistance ya. So kita boleh buat sini resistance pada 22 sen setengah, okay, dan juga support dia adalah pada pada 3.14 sen lah. Okay, 14 sen. Alright, so 14 sen. So sebelum ni counternya hanya bergerak secara sideways sahaja. Okay, secara sideways sahaja. Okay, dia bergerak dari 14 sen hingga 22 sen setengah. Okay, dia ada beberapa kali test 22 sen. Okay, selepas dia jatuh pada 18 September ni, dia jatuh sehingga 14 sen ni. Alright, selepas tu dia bergerak secara sideways sahaja. Okay, so kita tengok beberapa indikator untuk kita detect awal pergerakan saham ni. Kita remove dulu. Alright, kita remove. Okay. Alright, so kita tengok indikator, kalau kita boleh tengok indikator MACD. Okay. MACD kalau kita tengok sebelum abaikan yang ini, yang tegak ni. Okay, kita abaikan yang tegak ni. Okay, kita abaikan yang tegak ni. Alright, jangan tengok yang tegak. Kita tengok pergerakan saham ni dari segi MACD. Okay. MACD sudah berjaya naik, okay, pada naik area kosong pada lebih kurang pada 16 Februari. Okay, dia dah nampak naik kat sini dan dia buat correction kat sini. Ini adalah area correction okay, di mana dia berada di kawasan-kawasan support. Okay, dia cuba mencari kawasan support bukan resistance. So kita tengok ada so sini, okay, lebih kurang pada resistance adalah pada sini. Okay, kita tengok ada beberapa resistance yang cari. Okay, so resistance become support lah. Okay, so dia naik dekat sini dan MACD menunjukkan bahawa ada line. Okay, line dia dah menuju ke kosong. Okay, melebihi kosong. Right, sebelum dia buat correction. So, siapa yang boleh detect kawasan sini dan dia entry pada kawasan 18 sen setengah. Okay, sesiapa sebenarnya retailer boleh dapat harga dalam 19 sen ke 18 sen setengah. Memang begitu rendah sekali harga tu. Okay, berpandukan kepada MACD. So MACD kalau kita tengok pergerakan dia naik, right? Kita tengok daripada segi sini pun dia dah bergerak naik. Okay, daripada sini pun dah nampak. Okay, dia bergerak slow saja, dia naik, slow and steady sebelum dia naik dengan begitu banyak kat sini. Okay, dan melepasi, okay, kita boleh buat melepasi resistance yang paling tinggi adalah 36 sen. 36 sen setengah lah lebih kurang juga. 36 sen setengah. So sekarang dia dah tinggi. Okay, aku rasa ini adalah harga yang antara harga tertinggi dia bukan. Dia dah cecah. Okay, dah cecah harga, aku rasa dah jauh. Okay, maksudnya dia dah terlalu tinggi. Dia dah tinggi lah ni. Alright. Okay, so kita nak tengok, okay, menggunakan indikator. Okay, MACD sudah menunjukkan awal. Okay, dah menunjukkan petanda awal bahawa ada potensi counternya bergerak naik melalui line yang dah melepasi kosong. Dua-dua line sudah melepasi kosong. Kita tengok dekat area-area sini. Okay, dia dah start mula melepasi kosong. So ada potensi sebenarnya untuk counter ni bergerak lebih tinggi. Right, so itu dari segi indikator daily. Kalau kita tengok pada weekly, okay, kalau kita tengok pada weekly, alright, so sebenarnya sebelum dia, okay, pada weekly, alright, pergerakan dia dah naik. Okay, kita tengok trend line pun nampak naik. Okay, trend line pun nampak naik dekat sini. Okay, alright, so weekly to monthly, kalau kita tengok monthly, right, monthly tak berapa jelas monthly tak berapa begitu, tapi ada nampak trend dia bergerak naik. Okay, trend nampak bergerak naik. Okay. Alright, so kita tengok RSI stochastic pula. RSI stochastic. Okay, RSI stochastic, kalau kita tengok kepada RSI dan stochastic, okay, kalau kita tengok dekat area sini dekat area oversold dekat sini, okay, kalau kita boleh buat satu trend line dekat sini. Okay, area oversold kat sini. Okay, kalau kita tengok oversold ke oversold, dia nampak naik kat sini. Okay, kita tengok area oversold ke oversold, dia nampak naik. So, bermaksud ada potensi untuk counter ni bergerak naik. Okay, so RSI lebih sensitif berbanding MACD. Itu pandangan aku lah. Okay, dia lebih boleh detect bullish divergence. Okay, di mana pergerakan sideways tapi dia boleh detect ada unsur-unsur kenaikan. So RSI dah menunjukkan daripada segi
Kalau kita boleh buat kat sini kawasan oversold dan oversold kat sini. Okay, oversold dan oversold kat sini. Kalau kita tengok sini okay, lebih kurang kat sini. Okay, tarik kat sini. Okay, so dia nampak ada bullish divergent. Okay, so dari segi technical pun dah nampak okay, ada potensi untuk counter ni bergerak naik, dan kita tengok trend line pun cantik, okay, naik slow and steady. Okay, so sebenarnya kalau sesiapa yang mempunyai ilmu technical analysis sebenarnya boleh detect lebih awal. Okay, boleh detect lebih awal, okay, pergerakan saham tu nak pergi mana lah, okay, based on the technical. So siapa yang mahir, okay, sebenarnya mahir untuk detect pergerakan kenaikan saham dari segi sideways. Okay, ketika harga sideways macam ni, okay, ada potensi untuk korang buat duit banyak lah. Okay, maksudnya boleh buat profit yang tinggi macam counter elektronik je lah. So kalau kita tengok okay, sebenarnya dia dah menunjukkan signal positif dia pada MACD dan juga pada RSI. Okay, RSI. So siapa yang beli dalam area 16 sen, 18 sen, okay, 18 sen setengah, 19 sen, okay, 20 sen, okay, 20 sen pun still okay lagi. Okay, dah menikmati keuntungan 100, okay, lebih kurang pada 157.9%. Okay, dia naik daripada 20 sen, 20 sen setengah sehingga 49 sen. So itu secara technically. Okay, secara technically macam mana kita boleh guna beberapa indikator untuk detect counter-counter yang ini baru buat permulaan uptrend. Okay, so bila dia keluar news okay, macam ni, dia akan terus naik yang begitu tinggi sekali. Okay, itu saja. Alright, untuk counter elektronik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.